أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pertamanya kita mengucapkan syukur kita kepada Allah SWT kerana ini adalah kelas pertama kita yang mana kita nak melihat pada bab ilmu mantiq dalam kitab Manahish Ulum Al-Islamiyah. Manahish Ulum Al-Islamiyah ini untuk Sanatul Rabi'ah, untuk tingkatan 4, yang mana kita bab pertama adalah ilmu mantiq. Maka kita pertama, sebelum kita pergi masuk ke dalam ilmu mantiq ini, kita perlu tahu dulu kenapa kita nak belajar sangat ilmu mantiq ini. Maka dalam pengenalan itu dia beritahu kepada kita makanatul aql fil Islam, kerana Islam begitu memandang tinggi kepada akal kita. Ilmu mantiq adalah ilmu akal, sebab itulah dia letak kat sini gambar otak tu, orang berfikir. Kerana inilah ilmu akal, ilmu yang membincangkan mengenai akal, daripada berlakunya fil khata'i fil fikr, daripada silap berfikir. Ini adalah dia juga ismah zihn, dia juga menjaga akal kita daripada tersilap faham apa yang orang kata. Ini adalah satu ilmu mantiq ini panggil. Kita belajar sebabnya Islam begitu mengangkat martabat otak kita ini ataupun akal kita ini daripada kita sentiasa ataupun tertipu dengan musuh-musuh Islam antaranya. Sebab itu Islam begitu memandang tinggi kepada akal. Jadi sebab itu, daripada itulah kita ulama-ulama terdahulu memikirkan kita perlu untuk belajar ilmu mantiq. Antara contoh mudah yang suka sebutkan, ilmu mantiq ini biasanya berlaku dalam kehidupan harian kita sebenarnya. Antara yang biasa dekat dengan kita, antaranya penjual. Kalau penjual yang datang pada rumah kita, dia jual dia jual mangkuk. Dia jual mangkuk ataupun bekas makanan dia jual. Dia kata asalnya mak kamu asal tak nak beli pun. Dia kata tak payah masuk, tak boleh masuk. Tak boleh masuk, tak boleh beli. Dia kata sekejap je. Jadi pertama itu adalah ilmu mantiq pertama, sekejap. Ajza juzuk. Jadi dia kata sekejap je. Tapi sekejap dia tu 2 jam. Sebabnya adakah salah sekejap dia? Tidak salah dalam ilmu mantiq. Kerana betul sekejap daripada 24 jam. Sekarang 2 jam baru dia ambil, banyak lagi ada. Jadi dia kata sekejap je, saya bercakap sekejap je, 2 jam je. Jadi betul, bila dia masuk saja, dia pun mula cerita. Dia kata mangkuk saya ni kak jatuh tak pecah, letak dalam api tak hangus. Baik, adakah bila beli pecah mangkuk tu pecah, jadi adakah dia salah? Tidak salah. Mangkuk saya tak pecah kalau jatuh atas kapet ataupun jatuh dalam ketinggian yang 2 cm. Jatuh 2 cm je, tak pecah. Tapi kalau 10 kaki ataupun 1 meter jatuh, pecah. Maksudnya dia hanya cerita sebahagian saja dan menyembunyikan sebahagian. Itu dari sudut hukum memang salah, tetapi dari sudut percakapan akal boleh terima ataupun tidak. Maka akal menerima, akal kita boleh menerima. Sebab itu asalnya mak kita tak nak beli pun mangkuk pinggan tu semua, akhirnya dia beli 5 set terus. Bukan sekadar untuk dia, untuk adik-beradik dia, untuk jiran dia beli tu. So apa, dia terlalu yakin dengan apa yang dikatakan oleh penjual tadi. Dan ilmu mantiq kebanyakannya digunakan di dalam mahkamah-mahkamah oleh lawyer-lawyer untuk berbicara, untuk bercakap, untuk mematahkan hujah. Asalkan mereka berjaya dan mereka orang yang mendengar boleh menerima hujah mereka, itulah ilmu mantiq. Adakah mereka silap bercakap? Mereka tak silap bercakap, cuma dalam ayat tersebut ada putar belik. Kira senang cerita, ayat yang kita nak belajar dalam mantiq ini adalah ayat putar belik.
Kerana mantik min ajza'il lughah, daripada juzuk bahasa. Maksudnya kalau kamu pergi masuk ke kuliah bahasa, mantik ni mungkin dipelajari, sebabnya mantik ni adalah satu juzuk daripada bahasa Arab. Kerana dia bercakap mengenai bahasa-bahasa, bagaimana menyusun ayat-ayat yang bukan nak kata cantik, ayatnya biasa saja, cumanya ayatnya adalah ayat putar belik. Dia nak putar ayat tersebut. Nanti kita akan belajar bagaimana ayat yang benar boleh kita ubah dia. Ayat tu dah betul dah, kita nak ubah dia. Tak nak guna ayat ni, kita nak guna ayat bentuk lain, tapi masih lagi betul ayat tersebut. Maka ada teknik dia. Ada ketika kita nak tahu ayat tu salah, macam mana kita nak jadikan ayat tu benar jadi salah, pun ada teknik dia. Itu yang dipelajari dalam mantik. Dalam awal pengenalan ini, kamu perlu tahu mengenai mantik ini, dan ia adalah satu ilmu yang bila kita belajar, dia adalah satu ilmu yang sangat seronok, sebabnya dia rutin berlaku pada kita. Antaranya kalau seorang guru dia banyak juga kalau bahasa baru ni dia kencing oleh pelajarnya, ataupun ditipu oleh pelajar dia. Pelajar dia kata, saya pergi ke tandas cikgu. Saya pergi tandas. Dah 2 jam dah kamu pergi tandas. Ya cikgu, saya pergi tandas. Betul, sebab apa? Sebabnya dia pergi tandas sekejap je. Tapi ke mana kamu pergi selepas itu? Itu soalan dia. Maksudnya, kita kena tanya dia, lepas kamu pergi tandas, kamu pergi mana? Apa kamu buat dalam tandas 2 jam? Sebab apa? Sebabnya kita tak boleh kata kamu tipu. Dia tak tipu, sebab dia cakap betul, dia pergi ke tandas. Itu juga adalah satu juzuk mantik, walaupun kita tak tahu dia tu mantik dah sebenarnya. Dia dah satu ilmu daripada ilmu mantik. Ilmu memutar belik, nak putar belik. Kerja dia nak putar belik je kerja dia. Sedangkan dia cakap jujur je, saya sakit perut tadi. Itu kalau betul lah dia sakit perut. Kalau tak, sebab saya ponteng, udah selesai cerita. Saya ponteng tadi. Jadi itu adalah sebab kita nak belajar ilmu mantik ini. Ilmu mantik satu ilmu yang membenarkan akal kita, yang mana kita cuba kita tengok pada muka surat 3 itu. Sikit saja kita tengok pengenalan awal ini supaya kita terbuka rasa seronok untuk belajar ilmu mantik ini sebenarnya. Makanatul aql fil Islam, dalam Islam ini dia letak satu akal itu sebagai satu laqad ihtamma al-Islam bil aql ihtimaman kabiran. Sungguhnya dia kata Islam mengambil berat, menitik beratkan kepada akal ihtimaman kabiran, keutamaan yang sangat besar. Dia mengambil berat yang sangat-sangat mengambil berat di dalam menjaga akal tadi. Seperti mana sabda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka ada fi surah Al-Baqarah yad'una Allah ila istiqdam al-aql biqawlihi la'allakum ta'qilun. Berdasarkan ayat tadi, Allah SWT menggunakan la'allakum ta'qilun, supaya moga-moga kamu berakal, moga kamu berfikir menggunakan akal fikiran kamu. Maka istikdam as-sigha al-fi'liyah al-ihtimam bil-amaliyah al-aqliyah kat-tafkir wan nazar. Maka berdasarkan ayat tadi juga kita boleh mengambil bahawa kita perlu mempelajari ilmu mantik ini, dan ulama-ulama telah mengambil kira perbuatan dengan bil amaliyatul aqliyah, dengan amalan akal kita, penggunaan akal kita, yang mana seperti tafkir wan nazar, seperti fikir dan juga nazar. Nazar ini tilik pandang atau eksperimen ataupun penelitian. Tengok dan juga penelitian, berfikir dan penelitian itu adalah benda yang penting dalam akal. Fikir, lepas tu dah fikir, lepas tu teliti pula. Sebab itu mantik nanti kamu mesti sentiasa meneliti contoh-contoh dia, apa-apa formula-formula dia mesti teliti. Sebabnya memang ilmu dia ilmu tafkir wan nazar, berfikir dan juga meneliti. Kalau pada perenggan yang berikutnya, waja'al al-Islam al-aql manat taklif, fala yatawajjah al-khatab syar'i illa li'aqala min al-bashar. Yang mana Islam dan akal ini adalah satu pentaklifan,
Kerana ada akal lah dia ditaklifkan. Kalau seandainya dalam dia tidak berakal, maka dia tidak ada taklif syar'i dipanggil dalam Islam. Dalam Islam kita, kalau seandainya seorang tak berakal, dia tak perlu bersemayang. Dia gila, tak perlu semayang sebab dia tak ada akal. Islam begitu memandang tinggi kepada akal ini. Maka orang yang berakal perlu sembahyang. Orang yang berakal perlu belajar. Orang yang berakal lah perlu belajar. Kalau orang tak berakal, tak boleh belajar. Ada orang kata susahnya belajar. Ya, sebab kamu berakal lah kita suruh dia kamu belajar. Kalau kamu tak berakal, gila, dah, tak apa, letak je kat tanjung rambutan, tak payah belajar. Selesai. Jadi dia kata Islam hanya memberi taklif ataupun memberi tanggungjawab kepada orang yang berakal saja. Manakala bainama yaskut taklif wa tartafa al-mas'uliyah 'anil faqidin hadha an-ni'mah. Maka dicabutlah ataupun dibuang daripada taklifan seandainya nikmat akal ini dicabut daripada mereka. Maksudnya kalau seandainya dia gila, kita tak bagilah dia taklifan. Allah tak bagi taklifan kepada dia. Sebab itu takdir, kalau seandainya takdir dia gila, daripada kecil lagi, bayi lagi dah gila dah, maka dia tak diangkat taklifan ke atas dia. Tapi bagi kamu yang dapat tengok video ni, dapat belajar mantik ini, maka kamu adalah orang yang ada akal yang sihat, ada otak yang baik, maka kamu boleh untuk belajar ilmu mantik. Dia kata an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rafa'a al-qalam 'ani thalath 'ani an-na'im hatta yastayqiz wa 'ani as-saghir hatta yakbar wa 'ani al-majnun hatta ya'qil atau yafiq. Baik, ini adalah hadis yang biasa kita dengar, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmizi, yang mana terangkat kalam bagi 3 golongan, iaitu orang yang tidur sehingga dia bangun, dia sedar. Maksudnya kalau dia semayang, dia tidur, tiba-tiba dia bangun-bangun dah isyak dah. Dia tidur daripada subuh tadi, dia bangun isyak. Dia memang tidur, dia memang tidur, benar-benar tidur. Maka dia tidak ada hukum pada waktu dia tidur sepanjang dia tidur tadi. Maksudnya qada itu cerita lain lah. Tapi maksudnya masa dia tidur tadi, tak ada orang kejut-kejut tadi, maka itu tidak ada hukum pada dia. Yang pertama. Yang kedua, an-saghir hatta yakbar, yang kecil, budak yang kecil yang belum cukup akal baligh lagi, maka dia kecil, maka sehinggalah dia cukup baligh, berakal pada usia dia lah. Manakala an majnun hatta yaqil, yang gila sehingga dia betul, dia berakal balik. Maksudnya kalau dia ada jenis gila ni, gila sekejap je, ada kira 2 hari 3 hari, lepas tu dia elok balik. Ada juga gila macam tu. Jadi kalau masa dia berakal, dia kena lakukan ibadat macam biasa. Ini daripada hadis Aisyah, daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ani riwayat Aisyah. Baik, sekarang itu saja untuk pengenalan awal kita mengenai ilmu mantik ini. InsyaAllah selepas ini kita akan tengok lebih mendalam lagi dalam video-video selepas ini, yang mana kita akan tengok pecahan-pecahan ilmu mantik selepas ini. Apakah yang diperbahaskan oleh ilmu mantik, apakah ta'arif ilmu mantik, apa yang itu semua akan dibincangkan selepas ini. Majoriti, untuk maklumat awal kamu, majoriti dalam buku kita untuk tingkatan 4 ini adalah pengenalan saja, berkenalan saja, tak belajar lagi ayat-ayat yang dipanggil qadiyah, itu belum. Yang kamu belajar adalah berkenalan mengenai ilmu mantik, supaya adanya rasa cinta untuk belajar mengenai ilmu mantik ini. Dan pastinya seronok kalau seandainya kita boleh menguasai ilmu mantik ini, kerana dia adalah ilmu bercakap. Kalau kita nak bercakap dengan sesusun, dengan cantik, dengan baik, tidaklah ustaz kata ustaz ni pandai sangat bercakapnya, tidak. Tapi kalau lah yang bercakap ni macam ni, maksudnya dah belajar dah, tak menguasai lagi lah maksudnya. Maka kalau kamu nak bercakap dengan lebih lancar, lebih baik, lebih tersusun, dan orang percaya, kalau siapa-siapa ada cita-cita nak jadi MB, YB, ataupun siapa-siapa orang besar-besar yang berada di depan, mereka mesti pandai bercakap dan pandai menyusun kata-kata, supaya orang bawahan dia boleh mendengar apa yang dia kata. Maka ini adalah satu ilmu yang cukup penting untuk kamu belajar, dan kamu hanya perlu antara yang diminta dalam Imam Syafi'i di dalam tuntutan belajar adalah
bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dan tabah, istiqamah, itu adalah antara tuntutan yang Imam Syafi'i letakkan. Maka kamu kena pastikan kamu terus belajar dan belajar sikit-sikit dan pastikan dia berterusan. Itu memang perlu. Sikit dan berterusan itu sangat baik. Jadi kalau seandainya kalau banyak teramat baik. Bukan Ustaz kata dah nanti bawa kata-kata ni mana-mana kata Ustaz Fahim kata kalau buat belajar sikit tu bagus. Memang bagus daripada tak belajar langsung, belajar sikit adalah bagus. Tapi kalau belajar lagi banyak, lagi bagus. Nampak itu dah mantik. Lagi banyak lagi bagus. Dah sikit pun bagus, banyak lagi bagus. Maka itu adalah mantik yang seronok kita pelajari. Sekadar itu saja untuk pertemuan kita yang pertama ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.